الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله وما توكلي والاعتماد والاعتصام إلا على الله صلوات الله وسلامه عليه على حبيبنا المصطفى وعلى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك. اللهم آتنا الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما ينفعنا ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير والحمد لله رب العالمين. وبعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita kesempatan pada pagi yang penuh barakah ini. Kita berada masih lagi pada awal pagi walaupun matahari dah naik. Maka sudah pasti kita termasuk di dalam salah satu doa yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umat aku pada awal pagi mereka. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada awal pagi mereka. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada awal pagi mereka. Baik, mudah-mudahan kita mendapat keberkatan waktu pagi, yang mana berkat ini satu perkataan yang daripada bahasa Arab yang telah dimelayukan. Kalau kita lihat perkataan barakah berasal daripada kalimah ataupun membawa makna perkataan ziyadatun fil khair, banyak kebaikan ataupun bertambah kebaikan. So, bila kita sebut berkat, maka makna berkat tu ziyadatun fil khair, bertambah kebaikan, sesuatu benda yang baik. Apa kebaikannya? Allah berikan pada kita nafas, Allah berikan pada kita hidup, Allah berikan pada kita pagi ini dapat melihat, dapat lihat dunia, dapat hidup, dapat sarapan, dapat bangun, dapat mengerjakan amal ibadat. Dan ditambah lagi dengan keberkatan, iaitu keberkatan kita berada di dalam majlis ilmu. Maka kebaikan atas kebaikan, maka itulah yang dinamakan sebagai al-barakah. Berkat ini juga dikaitkan dengan perkataan at-tawassu'. Apa dia at-tawassu'? At-tawassu' fil hayah. At-tawassu' fil hayah ni maknanya Allah jadikan kelapangan. Sungguh siapa yang membiasai ataupun melazimi majlis ilmu, siapa yang sentiasa duduk dekat tempat yang Allah suka, Allah jadikan hidup dia lapang, dada dia lapang, hidup dia lapang, dan Allah akan mudahkan urusan dia sebab dia dapat beberapa benda. Apa yang kita dapat bila kita duduk kat dalam majlis ilmu, terutama kita memulakan hari dan kehidupan kita ni dengan majlis ilmu. Di sana disebut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu perkataan ataupun hadis baginda yang berbunyi, majtama'a qaumun min baitin min buyutillah. Takkan berkumpul mana-mana orang ni kat dalam rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran. Wa yatadarasunahu, dan mereka mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah berikan kepada mereka ketenangan. Wa wasyiyat alaihimur rahmah, dan Allah berikan pada mereka tu rahmat. Wa haffat alaihimul malaikah, para malaikat akan doakan mereka. Wa dzakara man 'indah, dan nescaya nama mereka akan disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kisah seorang sahabat bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik ini di antara katibul wahyu, penulis wahyu.
Cerita Ka'ab bin Malik ni, satu hari Jibril datang bertemu dengan Nabi SAW, kabarkan kepada baginda, wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepada Ka'ab bin Malik. Allah sampaikan salam kepada Ka'ab bin Malik, dan Allah perintahkan engkau membacakan ayat Al-Quran kepada Ka'ab bin Malik. Baik, bila disampaikan kepada Ka'ab bin Malik, terkejutlah dia. Dia kata, Allah sampaikan salam dekat aku. Kalau kita pun ada orang datang beritahu, Ustaz Ismail ataupun Najib Ismail, kita dia tunggu Ustaz Najib kat depan pintu. Ustaz Najib sampai saja, dia kata, Ustaz, TYT kirim salam. Okay, boleh. TYT kirim salam, kita dengar, ya betul, TYT kirim salam. So, maknanya kalau orang biasa VVIP kat dunia ni pun kirim salam kat kita, kita seronok. Ini kan pula yang kirim salam dekat dia ni adalah Allah. Baik, maka Allah sebut nama dia tu, dia jadi seronok. Hari ni boleh tak kita nak nama kita ni disebut oleh Allah? Boleh. Salah satu dengan cara nama kita disebut ni, bila kita berada di dalam majlis ilmu, disebut wa zakara man 'inda, nescaya Allah akan sebut nama hamba-hambanya ni di sisi Allah, iaitu pada majlis yang lebih baik lagi. Maksud Allah sebut nama kita, maka sudah pasti rahmatnya, ketenangannya, kelapangannya, kebaikannya maka akan diperolehi oleh orang yang berada kat dalam majlis ilmu. Baik, insya-Allah hari ini sahabat-sahabat rahimakumullah, kita akan sambung topik dan perbincangan kita yang hari itu kita baru start dalam mukadimah tajuk ni. Kita berada pada muka surat yang 11. Tajuk yang kita berada ni adalah tajuk berkaitan tentang orang yang takut kepada Allah dan orang yang sentiasa merasakan, iaitu Allah sentiasa muraqabah diri dia. So tajuk apa? Takut dan muraqabah. Baik, bila kita bercakap tentang takut dan muraqabah ini, apa yang kita dapat faham? Yang pertama, apa dia tu takut? Kita dah ceritakan tu, takut ni satu perasaan yang ada pada setiap manusia. Dan perasaan ni kena ada, tak ada langsung pun bahaya. Dan kalau melampau-lampau perasaan takut pun tak boleh juga. Maka takut ini ada tempat yang digunakan. Tujuan antaranya, saya sebutkan satu petikan ayat Al-Quran untuk nak mendefinisikan takut, nak gambarkan apa fungsi takut. Kita dah baca dalam Al-Quran, dan saya kira surah ini ataupun ayat ni ayat yang orang-orang kita selalu hafal. Mak-mak kita ni dia mesti hafal. Baik, saya cuba tanya, tengoklah satu soalan. Apa soalan dia? Siapa tahu apa ayat yang orang duk baca? Saya tak cerita ayat ni boleh baca ke tak, tapi saya tanya soalan. Ayat yang selalu orang duk baca, orang kata kalau anak tu keras, nak bagi anak tu jadi lembut, jadi pondan baru dia tahu. Okey, baik. Kemudian kalau orang yang jahat nak bagi jadi baik, nak lembut, ayat nak lembutkan hati, depa kata. Hak paling teruk, ada ustaz yang kata kalau nak masak makanan, nak lembutkan makanan pun boleh baca ayat ni supaya makanan jadi lembut. Hak ni lagi teruk. Siapa tahu ayat apa? Nampak? Surah Taha. Surah ni amat terkenal, tapi saya tak berkenan sangat-sangat, dan saya rasa sedih sangat-sangat bila orang ambil ayat ni hanya dibaca pada musim raya korban, ketika dia rebus nak buat sup daging korban. Baik. Ada ibu-ibu kita yang baca kat dapur waktu nak kacau nasi, waktu masak gulai, waktu masak asam tu, sambil-sambil duk kacau tu, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Dalam hati dia, ya Allah, kau lembutkanlah hati suami aku, gelang mas dua belah tangan. Okey, contohnya. Baik, ini di antara benda yang kita buat. Okey, benda yang kita buat sebenarnya, boleh tak kita nak jadikan Al-Quran itu sebagai bacaan untuk sesuatu benda? Saya tak katakan tak boleh, tetapi sebelum nak beramal ataupun nak menggunakan Al-Quran itu untuk tujuan yang kita inginkan, yang pertama kena tunaikan kehendak ayat itu terlebih dahulu. Tunaikan ayat itu terlebih dahulu. Apa ayat itu cerita? Ayat itu menceritakan berkaitan tentang Al-Quran. Apa kata Allah? Taha. Allah sahaja yang mengetahui apa makna yang terdapat pada kalimah Taha. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tak turunkan Al-Quran ni nak susahkan kalian. So maknanya Allah mention dekat kita ni, Allah turunkan Al-Quran bukan tujuan untuk nak susah, lawan kepada susah.
Maknanya Allah nak senangkan kita. Apa yang kau buat dengan Al-Quran? Engkau tak baca pun, engkau tak pernah khatam pun, tapi kau main petik-petik saja. Hak kau rasa kau nak guna, kau petik. Hak kau tak nak guna, kau lepaskan ataupun kau tak peduli langsung. Qurannya tak baca, kemudiannya pula tiba-tiba nak ambil ayat, kononnya untuk kemaslahatan diri. Maka ni yang tak kena. So Allah kata kami turunkan Al-Quran bukan nak susahkan, illa tazkiratan. Sebenarnya Al-Quran tu adalah peringatan liman yakhsha, kepada orang yang takut. Baik. So dalam ayat hak ujung ni dia kata Allah jadikan Al-Quran ni sebagai peringatan kepada orang yang takut. Maksudnya apa? Kalau siapa nak menzahirkan ataupun siapa nak didik hati ni supaya takut dekat Allah ni, kalau dia tak guna ramuan yang Allah tentukan, dia takkan menghasilkan takut. Dia takkan rasa takut. Sebab tu disebut sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Acuan Allah. Acuan siapa yang lebih terbaik? Acuan mana yang paling terbaik? Maksud acuan di sini adalah iaitu Allah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan hamba dia ni dalam keadaan hamba yang beriman, yang baik, yang soleh, maka ada acuan cara dia. Kalau dia tak gunakan acuan ataupun cara tersebut, takkan dia nak berjaya. Contoh kita katakan, kita nak anak kita ni dapat jadi seorang doktor. Kalau nak jadi seorang doktor tapi dia hantar pergi letak dekat sekolah yang bukan belajar berkaitan tentang sains, sudah pasti takkan berjaya. Sebab itu, bila mana kita nak kita ni orang yang takut pada Allah tapi kita tak gunakan resepi yang Allah bagi. Apa dia resepinya? Iaitu Al-Quran. Al-Quran lah yang menjadikan seseorang itu tempat pertama sekali rasa gerun dan takut pada Allah. Kita pernah ceritakan di sini bagaimana Nabi SAW ni menjadikan Al-Quran itu benda yang menghidupkan jiwa dan menggerunkan baginda. Sampaikan Nabi SAW keluar uban ke atas kepalanya disebabkan kerana Al-Quran. Kepala Nabi SAW ada uban. Kenapa uban? Bila ditanya, maka jawab baginda SAW, syayyabatnil hud wal alwaqi'ah al-mursalat amma yatasaalun wa takwir. Kepala aku beruban disebabkan 5 surah daripada Al-Quran. Maknanya 5 surah ni menjadikan baginda SAW teramat takut. Kalau dah Nabi SAW yang diampunkan dosa baca Al-Quran pun takut, takkan kita tak rasa apa-apa? Sebab itu, kalau ditanya kepada kita macam mana cara nak takutkan, nak jadikan kita takut pada Allah, maka sudah pasti nak tak nak perlukan kita ni kepada mendekati Al-Quran. Sebab itu, bila kita buka di dalam bab ini, dia tak terus pergi kepada hadis. Saya suka cara Al-Imamun Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi ni bila mana dia nak sebutkan sesuatu bab dalam kitab dia Riyadhus Shalihin, nescaya dia akan mulakan dengan Al-Quran terlebih dahulu. Setelah dia masukkan ayat-ayat yang ada kaitan dengan tajuk, kemudian barulah dia bawa datang hadis-hadis yang menceritakan berkaitan tentang tajuk itu tadi. Maka sebab tu kita lihat diletakkan satu ayat Al-Quran. Ayat ini pula diletakkan di dalam satu surah. Surah ini dinamakan dengan surah Hajj. Surah Al-Hajj, surah yang menceritakan tentang haji. Apa simboliknya ayat ini diletakkan sebagai ayat pertama di dalam surah yang menceritakan tentang haji? Kerana Allah nak cerita, sebab haji ni kan manusia semua berkumpul di satu tempat. Satu tempat yang nama dia apa? Nama dia Padang Arafah. Okey. Padang Arafah ni tempat berkumpul, dan di Padang Arafah ni dah satu tempat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan tidak ada tempat yang paling terbaik, yang paling ramai manusia dibebaskan mereka daripada api neraka, melainkan tempat yang nama Padang Arafah ni tadi, ketika hari wukuf. Baik, maka orang yang duduk dekat hari wukuf ni, dia seumpama dia berada di padang mahsyar untuk ditentukan apa yang bakal diperolehi, sama ada manfaat atau mudarat. Maka dimulakan dengan ayat seruan kepada manusia, seruan kepada bukan sekadar orang yang beriman, bahkan kepada manusia. Ingat, haji ni seumpama perhimpunan di hari akhirat.
haji perhimpunan yang terbesar yang ada kat dunia, tetapi ingat kalian akan dikumpulkan pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hari yang tidak ada manfaat harta benda dan anak pinak melainkan orang yang datang dengan hati yang sejahtera. Baik, hari apa tu? Hari yang dinamakan sebagai Yaumul Mahsyar, hari dihalau manusia. Apa lagi disebut? Yaumul Ba'ts, hari dibangkitkan manusia. Hari apa lagi disebut? Yaumut Taghabun, hari yang manusia akan rasa rugi sangat. Baik, hari apa lagi? Yaumul Hasrah, hari apa? Hari penyesalan. Okey, hari apa lagi? Yaumuddin, hari agama. Kerana hari itu semua perkara yang hari ni kat dunia kita buat ni kita tak nak kaitkan dengan agama, tapi kat akhirat semua benda akan dikaitkan dengan agama. Tu hari itu ni, hari yang amat dahsyat ni. Kemudian Allah suruh dengan menggunakan surah Al-Hajj ini sebagai satu peringatan supaya kita dapat reflect balik keberadaan kita di tempat tu dengan rasa bagaimana kalau kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah. Kita lihat Allah mulakan dengan berkata, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, manusia, ittaqu rabbakum, takutlah, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kepada Tuhan kamu. Cantiknya kalau saya perincikan satu perkataan demi satu perkataan dekat sini, kita tengok perkataan Rabb. Pada kalimah Rabbakum tu, kalau siapa dapat perhati kat kitab ni, ada kalimah Rabbakum. Rabb ni apa? Rabb ni, adakah Rabb ni disebut, digunakan perkataan Rabb nak menggambarkan bagaimana Allah mengurus tadbirkan hamba-hamba dia. Dengan Rabb inilah yang kita dapat makan hari-hari. Dapat makan. Okey. Dengan Rabb inilah yang kita dapat hidup, dapat sedut udara pada pagi ni. Dengan Rabb inilah kita dapat bergerak. Dengan Rabb inilah perjalanan darah kita berjalan mengikut saluran-saluran dia. Dengan Rabb ini jugalah tangan kita dapat digerakkan, dibengkokkan. Dengan Rabb inilah jugalah kita dapat segala macam nikmat yang kita hidup di dalam dunia alam maya ni. Maka ingat Tuhan, wahai manusia semua, takut pada Allah. Allah yang mengurus tadbir kehidupan kalian ketika kat dunia ni. Tuhan yang memberikan kepada kalian nikmat yang macam-macam. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim, sesungguhnya goncangan pada hari akhirat. Zalzalah, zalzalah ni goncangan. Macam mana bentuk goncangan ni? Nak tahu zalzalah ni macam mana? Diambil daripada kalimah zilzal. Zilzal ni satu benda yang digoncang, dihayunkan dia. So umpama satu balang kuih raya, kuih apa? Kuih tak. Kuih tak ni mudah hancur. Kalau nak bawa dia pun tak kat atas, tapak tangan pelan-pelan bawa. Pegang kuat sangat pun nanti terpenyek. Kalau masukkan kuih tak ni kat dalam balang, pegang kuih tak tu, kita goncangkan balang tu, apa berlaku? Berseleraklah tak ke mana, kuihnya ke mana. Okey, baik. So kalaulah benda sekecil begitu boleh jadi hancur, bagaimana dengan benda yang besar? Allah kata apa? Inna zalzalata. Ingat hari ketika mana Allah jadikan gegaran dan goncangan. Nak faham lebih lanjut lagi, kita boleh buka satu surah. Surah ni dinamakan surah Al-Zalzalah. Apa dia surah Al-Zalzalah ni? Ramai di antara kita yang faham dan pernah dan baca dan juga faham, saya kira. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, bila kami goncangkan bumi dengan goncangan. Bila kami goncang bumi ni dengan goncangan. Siapa yang goncang? Allah goncangkan melalui perantaraan malaikat. Allah goncangkan bumi dengan goncangan. Wa akhrajatil ardu athqalaha, maka terpelanting, terhambur keluar apa yang terpendam kat dalam bumi ni, Allah hamburkan keluar. Bayangkan, kita tengok dekat Seri Kembangan 3 hari lepas, iaitu tanah runtuh mendap turun kat bawah bumi. Kita tengok Allahu Akbar, yang tu runtuh ni macam mana hari ketika berlaku gegaran ni, benda yang ada kat dalam bumi ni terhambur keluar. Maka Allah nak suruh kita rasa gerun. Dan Allah sebut tak cukup dengan kalimah goncang itu dah menggerunkan. Allah kata lagi syai'un azim. Sesungguhnya dia kata hari itu ni adalah hari yang amat dahsyat. Kejadian hari kiamat ni kejadian yang amat dahsyat.
Tak faham lagi dahsyat dia macam mana, Allah tambah lagi baiknya Allah. Apa yang saya nampak saya tak tahulah sahabat-sahabat nampak ke tak nampak. Tuan-tuan nampak apa ayat ni? Saya nampak dekat sini Allah baik. Saya tak tahulah tuan-tuan nampak apa. Kat mana saya nak kaitkan yang katakan baiknya Allah ni? Siapa boleh kaitkan macam mana baiknya Allah ni dengan rahmat Allah? Ayat ni ada kaitan dengan rahmat juga. Siapa nak kaitkan macam mana? Siapa faham bila kita perhatikan ayat ni? Kat mana nak kaitkan dengan Allah ni maha baik, Allah baik sangat dekat kita? Siapa tahu? Pandai Haji, pasal itu dia duduk depan. Pasal dia pandai. Okey, baik. Allah bagi tahu siap-siap dekat kita. Allah bagi tahu. Bayangkan kalau Allah tak bagi tahu kat kita, tak terkejut beruk. Allah bagi tahu siap-siap ni hari kiamat ni macam nilah akan berlakunya nanti. Pak mat tempe hari kiamat ni macam nilah berlaku nanti. Orang hak gedebe, orang hak kahau, orang Melaka kata, Kelantan kata gedebe, orang Kedah kata kahak. Kahak, kahau, gedebe. Orang hak dekat dunia ni cari gaduh dengan orang tu, cari gaduh dengan orang ni, dia makan nasi 3 pinggan, pergi kat kedai tongkat ali 1. Allahu Akbar. Masuk gym pula, jogging lagi, hiking, naik bukit. Hak hebat hak kahau ni sekalipun. Kalau kita katakan, okey, kamu yang kahau ni tak takutkan macam mana kamu nak jadikan rasa perasaan takut tu tadi? Allah ceritakan, yauma tarawunaha, hari tu kalau kamu dapat tengok. Yauma tarawunaha, hari ni kalau kamu dapat tengok. Okey, dapat tengok. Tazhalu kullu murdi'atin. Apa yang berlaku kalau kamu dapat tengok gagaran tersebut? Allah ceritakan siap-siap ni supaya kita buat preparation. Baik, hari ni orang duk sibuk kata dunia dah penghujung lah Ustaz kan. Dunia ni dah tua sangat kan Ustaz? Ya, betul. Ada yang cerita berkaitan tentang ada suara tak adalah. Okey. Okey. Ada hak cerita lagi yang cerita ni semua kerja dajjal lah, konspirasi pelbagai lah benda-benda yang lain. Dia orang rancang, kita tak rancang. Maksudnya dia orang duk buat satu, kita tak ada buat apa-apa. Okey, contohnya. Jadi semua pakat duk pedih, duk serabut, duk mengatakan begitu begini, duk sibuk cerita pasal hari kiamat. Baik, tapi terlupa satu benda. Seorang sahabat radhiyallahu an, seorang sahabat ni dia mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia tanya satu soalan. Apa soalan dia? Dia kata, "Ya Rasulullah, boleh tak tolong ceritakan bila berlaku mata as-saah? Tolong cerita Ustaz, bila berlaku hari kiamat ni?" Ramai di antara kita kalau boleh tu kita nak tahu, bila keluar dajjal Ustaz? Okey, bila hari kiamat? Bila tanda tu dah berlaku ke belum? Baik. So ramai orang nak tahu iaitu tarikh ataupun bila, dengan soalannya bila. Para sahabat pun, seorang sahabat mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah, mata as-sa'a, wahai Rasulullah, bila ni hari kiamat ni?" Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia tak jawab kepada persoalan yang ditanya, tetapi dipusingkan soalan tadi tu dengan satu soalan yang lain. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wa ma a'datta laha." Nabi tanya balik dia. Apa soalan yang Nabi SAW tanyakan? Apa yang kau persiapkan untuk bertemu hari kiamat? Soal hari kiamat nak berlaku bila tu satu hal, tapi apa persiapan kita untuk nak bertemu dengan hari kiamat? Maka yang tu yang paling patut, yang paling penting. Salah satu persiapan kita nak berhadapan dengan hari kiamat ni apa? Dengan cara kita tahu bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Semakin dahsyat sesuatu perkara, maka semakin besar dan dahsyat juga persiapan untuk bertemu dengan hari itu. Baik, sekarang kita katakan anak kita nak bersunat. Anak nak bersunat, bukan kiamat pun. Anak nak bersunat saja. So apa kita buat? Kita buat persiapan untuk anak kita. Kita ceritakan dekat dia kenapa anak lelaki kena bersunat, macam mana cara bersunat ni. Kita tak takutkan dia sampai melampau-lampau. Dan kita juga sampai ke tahap kita sembunyikan kebenaran. Ada orang takutkan, tahu tak macam mana? Dulu ayah dulu dia pakai gergaji. Zaman hari ni tak tahu, katanya pakai kacip. Kacip Pinang tu, dia pakai kacip pula. Ada hak lagi pergi cerita dia pakai kapak. Budak ni hak nak bersunat, terus jadi tak mau bersunat. Tak mau bersunat terus. Okey, baik, tapi kena bersunat juga. Baik, kalau yang baiknya kita ceritakan, nak tak nak kena. Okey, sebenarnya tak sakit. Sebenarnya begitu, begini, begitu, begini. Kamu boleh jadi benda tu tak sakit dan kamu boleh jadi benda tu menyakitkan.
Bila dia cerita, dibuat persiapan, dikosongkan minda dia, kemudian dimasukkan dalam minda dia tu sesuatu yang baik, yang benar, maka senanglah untuk kita nak buat. Sama juga sebagaimana seorang perempuan nak melahirkan anak. Ingat senang ke nak melahirkan anak? Bayangkan tengok kalau kita bagi Ismail mengandung sekali. Okey, baik, dia nak bawa perut dia datang dekat rumah ngaji ni, ingat senang ke? Nak duduk pula, nak bernapas pun rasa tak lepas. Baik, maka bila ada preparation, bila hari tarikh dia nak lahirkan anak, dia buat preparation yang tertentu, maka sakit tak? Sakit juga. Tapi bila ada preparation tu, dia akan rasa lebih tenang. Maka itulah maknanya, jangan hanya sekadar tunggu dan takut, tetapi kena buatkan persiapan bagaimana cara untuk kita nak berhadapan dengan hari kiamat. Baik. Allah cerita apa? Nak ceritakan lagi dahsyatnya keadaan hari kiamat ni macam mana? Dikatakan syai'un azim. Satu benda yang amat dahsyat. Orang Arab ni dia tak gunakan kalimah azim ni, melainkan benda tersebut betul-betul dahsyat. Macam mana dahsyatnya? Hari itu ketika kalau engkau dapat lihat, tazhalu kullu murzi'atin amma arda'at. Hari itu kalau kamu dapat tengok gagaran hari itu, semua wanita yang menyusu lalai daripada anak yang disusukan. Ingat balik dah, anak pertama dulu macam mana, anak kedua macam mana, anak ketiga macam mana waktu kita susukan. Tapi ustaz, saya susukan pakai botol susu lembu. Susu botol sekalipun waktu kita menyusu anak tu kita tak lepas. Takut apa? Mau tersedak susu, mati tak pasal-pasal. So apa kita buat ni? Pangku dia letak kat atas riba, peluk dia, ambil botol susu, tonyoh masuk dalam mulut dia, sambil mata kita ni duk tengok dia. Mata kita tengok mata dia, sambil kita duk gosok, kita buka cek celah ketiak dia, kok ada hama ke, ada kutu ke lekat celah-celah tu, selak pula rambut-rambut dia, buka. Semua kita buat. Lebih-lebih lagi yang susu badan. Susu badan ni maknanya ibu ni dia takkan lalai dan takkan leka ketika menyusukan anak. Tiba-tiba anak dia pula ngap, dia gigit. Okey, baik. Kita terkejut waktu tu, kelepak dia tanpa anak dia. Dah dekat nak putus sikit lagi, dah nak putus. Tapi walaupun nak putus, bagi juga sapu-sapu minyak gamat, bagi juga lepas tu. Nampak yang kata mak ni. Tapi hari tu apa berlaku ni? Dia kata hari ketika kamu lihat hari kiamat ni berlaku, ibu yang sedang menyusukan anak ni lalai. Maksud lalai ni, bahasa mudahnya apa ni? Dia dah tak peduli lagi dah pasal anak dia yang tengah menyusu. Anak dia nak menyusu pun dia tak peduli. Anak dia sedang menyusu tu pun dilepaskan anak tu. Kalau siapa nak cerita bagaimana penyayangnya seorang ibu ni, satu hadis di dalam peperangan Hunain ini di antara hadis yang terbaik. Baik, siapa pernah baca satu kisah dalam kitab sirah cerita peperangan Hunain? Waktu berlaku peperangan Hunain ni, dikumpulkan tawanan perang. Islam dah menang, kumpullah tawanan perang ni kat satu tempat. Bila dikumpulkan tawanan perang ni, Nabi SAW terperasan ada seorang perempuan. Seorang perempuan ni, apa yang dia buat? Perempuan ni dia pegang susu dia dah mengalir. Orang perempuan kalau susu dah penuh, maka susu dia sampai ke satu tahap ni, dia akan mengalirkan susu. Baik, jadi apa yang berlaku dekat dia? Dia sedang duk cari anak dia ni yang hilang. Maksudnya apa? Dia tahu waktu bila dia kena susukan anaknya. Bila sampai waktu dia nak susukan anak dia ni, dia sendiri yang pergi cari anak, bukan anak datang ni. Saya tak boleh minum susu. Bukan tak boleh minum susu macam susu lembu ke apa. Saya kurang minum. Kalau saya minum, angin dan saya akan jadi sakit perut. Okey. Jadi pergi tanya doktor. Doktor kata, dia kata, ustaz berapa tahun minum susu dulu, susu ibu? Dia kata, mak saya cerita, hang lah orang yang paling lama minum susu. Hang tahu dah hang minum susu berapa tahun? Abang hang, adik hang 2 tahun. Hang hantam 4 tahun hang minum susu aku. Okey. Sampai 4 tahun dia kata, aku kadang nak pergi sidai baju, nak sidai baju dekat, turun ke tanah ni nak sidai baju, hang boleh ada tol lagi tunggu aku kat tengah tangga, kau boleh menyusu aku. Atas tangga pun hang menyusu. Baik, tu yang kata anak. Dan mak ni dia tahu, dia sendiri akan cari anak dia bila tengok waktu tertentu. Jadi perempuan ni dalam peperangan Hunain, bila dia rasa waktu tu dia perlu susukan, anak dia pula hilang. Apa dia buat? Kalau kita waktu tengah perang kot, nak buat macam mana, dah hilang tak? Dia cari, dia celah-celah kaki orang ni, anak dia ni, akhirnya jumpa anak. Bila jumpa anak, dia peluk anak dia ni, dia peluk, kemudian disusukan anak. Nabi SAW yang melihat kejadian ni, Nabi bertanya kepada para sahabat, kamu tengok tak apa yang aku tengok?
Kata sahabat, ya Rasulullah, apa pandangan kalian? Adakah ibu ni ibu yang tak guna punya ibu? Ibu yang akan biarkan anak dia, ataupun ibu yang akan campakkan anak dia? Kata sahabat, tak ya Rasulullah, dia ni ibu yang amat penyayang. Sebab apa? Dia tahu waktu mana dia nak susukan anak dia, sehingga kan dia boleh pergi cari anak dia di celah kaki-kaki orang ni semata-mata kerana waktu menyusu dah sampai. Maknanya dia ibu yang paling penyayang. Akhirnya Nabi SAW pun berkata kepada para sahabat, wallahi, demi Allah, Allahu arhamar rahimin, sesungguhnya Allah lebih pengasih, lebih penyayang daripada mana-mana makhluk yang penyayang pada waktu tersebut. So poinnya, seorang ibu yang penyayang tu tadi, walau penyayang dia macam mana sekalipun, tapi bila berlaku hari kiamat, dia dah tak fikir dah tentang kasih sayang waktu tu. Hilang terus, tak fikir dah waktu tu. Baik, kemudian apa berlaku? Wataza'u kullu zati hamlin hamlaha. Hak dahsyat lagi pula, semua wanita yang hamil akan menggugurkan kandungan. Depa pi gugur kat mana ustaz? Kat hospital ke dia gugurkan sendiri? Ni bukan pasal pi gugur dia pi apa cucuk perut dia bagi keluar baby, tak. Yang ni tergugur, kandungan yang dia kandung tu tergugur. Bila orang perempuan ni boleh menggugurkan kandungan, ataupun kandungan dia akan tergugur pada waktu tersebut? Bila dia mungkin ada masalah waktu tu, susah hati yang teramat sangat, terjatuh, ataupun sesuatu benda ni yang tak elok ni, kebiasaannya waktu tu dia akan gugur. Kandungan tak boleh tampung. Disebabkan apa? Pada kejadian hari kiamat ni, mereka gugurkan kandungan, tergugurkan kandungan ni kerana teramat takut. Tak sampai masa lagi tergugur kandungan ni, punya takut yang teramat. Tak tahulah nak cerita takut ni. Takut yang macam mana? Hak lagi dahsyat. So 3 keadaan. 1, orang yang menyusu biarkan anak. Yang kedua, orang yang mengandung tergugur kandungannya. Dan yang ketiga, wataronna sasukara. Kamu akan dapat lihat manusia pada hari itu dalam keadaan mabuk. Manusia ni dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, tapi mereka tak mabuk pun. Mereka dalam keadaan mabuk, tapi mereka tak mabuk. Maksudnya mereka ni bukan mabuk pasal minum arak, tapi mereka jadi mabuk. Macam mana orang yang mabuk ni? Jalan terhoyong-hayang, pergi kat depan tak reti, ke belakang pun tak tahu, sekejap-sekejap terbalik. Siapa nak tahu keadaan mabuk macam mana ketika berlaku tsunami di Jepun? Saya tengok dokumentari tsunami yang berlaku di Jepun pada waktu tersebut di Temu Ramah. Dia orang kata kami jadi pening, terhoyong-hayang pasal bergegaran, goncangan yang berlaku tu tadi, sampaikan ke satu tahap tak tahu nak pergi mana. Nak lari ke kanan, nak lari ke kiri ni yang berlaku di Palu, Indonesia. Sama juga keadaannya. Tak tahu, yang hanya mampu menyebut pada waktu tersebut. Orang yang tak sebut Allah akan sebut Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak tahu dah nak pergi, nak lari ke mana ni. Ini nak cerita dahsyatnya hari tersebut. Maka Allah kata, dan Allah tutup ayat ni dengan berkata, walakinna azaballahi syadid. Tetapi baik, apa kata Allah? Akan tetapi sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala tu amat berat. Baik. So ayat ini di antara ayat yang menakutkan. Okey, ayat ini di antara ayat yang menakutkan. Baik ustaz, satu ayat, kasihlah satu ayat lagi. Okey, kasih satu ayat lagi. Yang ni takkan satu ayat ni saja dalam Al-Quran hak cerita benda yang menakutkan ni. Oh, nak lagi satu ayat. Okey, kita ambil satu ayat lagi. Ayat yang lain dalam surah Fussilat. Surah Fussilat ni menjadikan seorang lelaki Arab yang bernama Abu Arwah ataupun Utbah bin Abi Rabi'ah ni, dia tak boleh dengar, dia punya takut dengan surah Fussilat ni, sampai dia angkat tangan dia tak kat mulut Nabi. Dia kata ya Rasulullah, cukup wahai Muhammad, hasbuk ya Muhammad, cukup Muhammad, aku dah tak boleh dengar lagi dah. Ni yang kata surah Fussilat ni. Baik, apa cerita dalam surah Fussilat? Allah kata, wa yawma nuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Hari ketika ke mana kami bawa musuh-musuh Allah pergi ke neraka dalam keadaan mereka berjalan dalam keadaan berkumpulan dengan geng dan puak-puak dia, dan mereka akan diiring oleh para malaikat waktu tersebut. Siapa ni? Musuh-musuh Allah. Wa yawma nuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Mereka akan dibawa pergi ke neraka dalam keadaan mereka dibahagikan pada kumpulan dan diiring.
Hatta idza ja'uha syahida alaihim sam'uhum, sampailah ketika mereka sampai dekat neraka ni, maka Allah akan minta persaksian pada mereka apa yang mereka telah dengarkan di dunia. Apa saja yang mereka dengar, Allah akan tanya yang dia orang dengar ni. Baik, bayangkan tengok kalau kita berada pada situasi yang macam tu. Okey, soalan pertama saya nak tanya kepada almarhum Pak Mat Tempe. Saya. Okey, baik. Pak Mat Tempe, sehari berapa kali dengar aku panggil korang? Sehari 5 kali, wahai Tuhan. Okey, waktu mana? Waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isyak. Apa yang hang buat dengan panggilan tu bila aku panggil hayya 'alas solah, hayya 'alal falah? Okey, saya tak ada buat apa-apa, saya relax, saya duduk dekat kedai Agus Roti John. Okey, baik, contohnya. Tahu tak Agus Roti John tu dengan masjid tu dekat sangat-sangat? Tahu. Dengar tak azan? Dengar. Apa yang kau buat? Pekak badak. Okey, baik. Semua akan ditanya ni, apa yang nikmat telinga yang kami berikan, apa yang kau telah buat pada nikmat. Kita nak jawab apa? Okey, nama apa ni? Nama PA. Nah, PA duduk mana? Bukit Beruang. Okey, baik. Ni Hajah PA nak tanya sikit. Dapat tak nikmat telinga? Dapat. Okey, telinga sampai ke mati dengar ke? Alhamdulillah, daripada lahir sampai ke mati telinga boleh dengar. Dengar apa? Kadang sambil-sambil tu saya dengar dan tengok apa? TikTok. Okey, kadang dengar apa? Saya dengar lagu, kadang saya dengar radio, kadang saya dengar itu. Tak pernah dengar ke kuliah agama? Tak pernah pula. Okey, tak pernah dengar ke orang baca Al-Quran? Tak pernah juga. Okey, baik. Rasa-rasanya apa? Macam mana? Apa alasan kita? Allah nak minta balik ni, nikmat yang aku dah bagi ni, apa yang kau dah buat? Telinga akan jadi saksi. Wa absaruhum, dan mata yang melihat. Tak nampakkah apa yang berlaku dekat Jepun, dekat Korea, tak cukup dekat Palu, Indonesia, tak cukup lagi yang berlaku dekat Selangor, yang berlaku dekat Bentong, dekat Mentakap, dekat Pahang, dekat negara engkau sendiri. Macam-macam kami tunjukkan bagaimana kekuasaan kami. Tak nampak? Tak nampakkah kesan bagaimana apa yang kami tunjukkan, kami tonjolkan supaya manusia gerun? Tak nampak juga. Tak tengokkah mata yang kami berikan ni? Sempat dah khatam Quran? Tak sempat. Okey, baik. Baca tak Quran? Tak baca. Pasal apa tak baca? Pasal tak pandai baca. Aku bagi mata kan dekat engkau. Pasal apa engkau tak gunakan mata untuk nak melihat? Okey, contohnya. Apa jawapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Hak paling dahsyat, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum ni, sampai kulit pun Allah minta persaksian. Pasal apa kulit Allah minta persaksian? Dulu kat dunia suka apa? Kulit ni pernah rasa apa? Kulit ni pernah rasa apa dia? Okey, biskut 4 segi. Okey, apa dia lagi? Apa namanya daun ketum. Okey, apa dia tahu daun ketum? Ni emas orang pakai ni, macam-macam nama dia orang bagi. Okey, baik. Pakai emas. Oh, kat dunia dulu kau pakai emas. Okey, kat dunia dulu kulit ni pernah rasa apa? Pakaian yang mahal kau rasa, bukan? Okey, baik. Sampaikan kulit diminta saksi atas kulit. Kulit kau sapu kan? Kau sapu pakai lotion, bukan? Tak ya Allah, aku tak sapu pakai lotion. Habis tu kau sapu pakai apa? Okey, tepung gomak. Tepung gomak pun tepung gomak lah, tak kira lah. Maknanya kita jaga bukan main kulit, tapi hari itu kulit akan jadi saksi atas nikmat yang kita telah dapat kat dunia. Sampaikan orang yang diminta saksikan tu dia marah dekat kulit. Pasal apa yang kau pergi cakap? Kulit, pasal apa kau cakap ni? Pasal apa kau cakap? Apa kata kulit? Dia kata Allah yang menghidupkan, yang menjadikan, dialah yang menjadikan kami boleh berkata-kata pada hari ini. Tak cukup lagi kita baca pula dalam surah Yasin. Surah Yasin pun sama di antara surah yang menakutkan. Apa antara ayat yang menakutkan? Qalu man ba'atsana min marqadina hadza. Apa dia panggil? Sakta. Ma wa'ada rahman wa sadaqa mursal. Apa cerita balik ayat ni? Orang yang berada kat dalam kubur sampai ke hari kiamat ni, hari itu tiba-tiba ditiup sangkakala ni dia akan bangun, berdiri, bangun. Saat ketika mana dia bangun, bagaimana keadaan dia waktu dia bangun tu? Terkejut. Kiamat. Dia tengok-tengok, ya Allah, aku dah duduk dekat padang mahsyar. Terkejut dia. Sampai dia tengok, siapa yang bangkitkan aku ni daripada tempat aku duduk berbaring? Terkejut dia hari ketika dia dibangkitkan, bila dia tengok dunia dah pun kiamat pada waktu tersebut. Itu keadaan dia. Macam mana lagi keadaan? Allah kata, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Hari ketika mana? Hari
kami tutup mulut, peterikan mulut, tak boleh bercakap. Dulu pandai sangat, kalau tanya pasal apa tak belajar, nantilah belajar, dia kata. Okey, boleh jawab, tapi hari itu tak boleh jawab lagi dah. Allah peterikan mulut. Wa tukallimuna aydihim, tangan boleh bercakap, tangan kita bercakap saja, tangan kita ni. Hari ni pun tangan dah bercakap dah, mulut pun kami pendiam. Tapi bila dia masuk dalam Facebook, dia komen, semua orang dia komen. Okey, baik, tangan bercakap lah tu. Tapi kat akhirat lebih dahsyat, tangan berkata-kata. Kemudian watukallimuna aydihim, kemudian watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki pula jadi saksi kat mana tempat yang kita berjalan, yang kita pergi di atas apa yang telah kita kerjakan kat dunia. Ni semua benda-benda yang menakutkan dan menggerunkan kita. Baik, tak cukup lagi, dia ceritakan lagi keadaan. Allah kata lagi, walau orang yang tak percaya, maksud tak percaya tentang hari akhirat ni, dia hidup ni macam dia tak mati pun. Dia dengar azan, dia tak rasa apa. Tengok majlis ilmu, walaupun umur dah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tak rasa langsung pun nak ingat akhirat, nak cuba cari jalan pergi ke akhirat ni, tak pernah fikir pun. Tak pernah fikir. Kadang kalau sedih tengok Pak Haji kita dulu, kalau siapa perasan tu, stesen bas lama Melaka tu, apa dia orang buat lepak kat itu, orang tua-tua ni, ya Allahu Akbar, tengok umur 60 tahun, 70 tahun beruban kat atas kepala, duk main daun teruk, duk main judi dekat situ. Tengok dan macai ke spot toto, ada orang tua-tua yang berusia 60 tahun ke atas pergi beli nombor. Kita kata, ya Allah, tak rasa apa ke dia ni, umur yang macam tu rupa ni. Maka Al-Quran datang dan menceritakan berkaitan tentang tu. Ada orang yang dia tak pentingkan akhirat, seumpama dia hidup sampai bila-bila. Allah kata, cerita tentang orang Mekah. Apa kata orang Mekah ni? Aiza dhalalna fil ardi ya inna la fi khalqin jadid. Muhammad, tak ada cong kami lah. Takkanlah kalau kami mati dah masuk dalam kubur, kami akan dibangkitkan balik, tulang belulang kami dah hancur dah. Allah minta Nabi SAW jawab pada orang yang tak peduli akhirat ni. Apa jawapan yang Allah berikan pada Nabi SAW supaya disampaikan? Allah kata, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, tolong pi jawab sekejap dekat depa ni, hak tak percaya tentang hari akhirat ni, hak tak peduli pasal hari akhirat ni. Nanti kami akan kirimkan satu orang ataupun wakil kami. Siapa dia wakil kami ni? Malakul maut, malaikat maut. Yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum, yang kami bawakan untuk kamu. Allah kirimkan malaikat maut datang dekat kita. Kemudian apa dia buat? Dia akan matikan kalian. Kemudian dia akan matikan kalian. Baik, bila dah mati ni apa berlaku? Summa ilaina turja'un, kalian akan dibawa jumpa kami. Nak jumpa siapa ni? Nak jumpa Allah. Allah akan bertemu dengan orang ni, hamba dia ni, semua hamba dia akan bertemu Allah. Maka saat ketika mana manusia dibawa untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang berlaku? Allah minta Nabi cerita lagi dekat manusia. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Hari itu kalaulah kamu boleh tengok, macam ayat hak kita baca dalam muka surat 10 ni, yauma tarawunaha. Kalau kamu boleh tengok, Allah kata walau tara, hari ni kalau kamu boleh tengok macam mana keadaan. Baiknya Allah ceritakan siap-siap supaya jangan bila dah tengok kamu menyesal. Biar kamu buat persiapan siap-siap. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau kamu dapat tengok pada hari itu apa yang berlaku, manusia ketika dibawa dia menghadap Allah ni, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, kepala dia akan tunduk macam tu. Pasal apa tunduk macam tu? Malu, takut, gerun, tak sanggup nak angkat kepala ni pada hari akhirat ni. Kemudian dalam keadaan mereka yang takut, dalam keadaan mereka yang gerun itulah, mereka pun meminta dan berdoa kepada Allah. Apa doa mereka? Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Tuhan, kami dah pun tengok, kami dah pun dengar dulu kat dunia, tapi kami tak peduli. Farji'na, tolonglah sangat-sangat ni, kembalikan balik kami kat dunia ni.
Pasal apa nak minta balik ke dunia ni? Na'mal solihan, kami nak buat amal soleh. Pasal apa nak buat sekarang baru nak buat amal soleh? Inna muqinun, pasal hari ni kami baru percaya, dulu tak berapa nak percaya. Sekarang kami dah mula percaya. Baik, Allah jawab balik, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Allah kata kalaulah kami nak, kalau kami nak, kami boleh saja jadikan semua kamu ni baik. Walakin, tetapi Allah kata haqqan qawlu minni, tapi kami nak membenarkan kalam kami waktu kat dunia dahulu. Kami dah cerita dah dekat kalian siap-siap. Kami dah kata di akhirat ada syurga, ada neraka. Haqqal qawlu minni la amla anna jahannam, sebenarnya kami nak penuhkan juga neraka ni, mesti ada penghuninya. La amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in, kami nak penuhkan manusia ahli neraka ni dalam neraka. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumihim hadha, Allah kata rasalah kamu wahai ahli neraka apa yang kamu lupakan, kamu buat-buat pekak badak waktu kat dunia dahulu, rasalah. Wadhuqu azabal khuldi bima kanu yaksibun, Allah kata rasalah atas semua pekerjaan yang kau telah buat dahulu ketika kat dunia. Ni semua ayat-ayat yang menakutkan yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita dalam Al-Quran. Baik, Allah cerita lagi. Allah cerita apa lagi? Ada orang dia buat baik. Ni orang hak baik. Orang yang buat baik kat dunia ni. Jadi bila ada orang yang dia buat baik kat dunia ni, Allah tanya dia pasal apa dia buat baik kat dunia. Baik, Al-Quran cerita juga orang yang buat baik nanti ada jawapan dia. Dia berikan kepada Allah kenapa dia buat baik. Di antara orang yang buat baik ni, dia suka jamu makan orang, dia suka bersedekah, dia suka bantu orang, dia banyak buat amal soleh. Apa kata orang yang baik ni? Dia kata wa yut'imut ta'ana ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka orang baik-baik ni dia panggil golongan al-abrar, orang yang banyak kebajikan, banyak kebaikan. Mereka suka jamu orang makan. Jamu orang makan, orang miskin dia jamu, anak yatim dia jamu, orang-orang yang berada di dalam kesulitan, iaitu orang tawanan, orang yang berhutang dan sebagainya, semua dia bantu orang yang susah ni. Baik, kemudian setelah dia bantu, apa dia kata? Innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami ni jamu orang makan ni kerana Allah. Kami bukan jamu orang makan kerana kami nak nama. Sampaikan ke satu tahap kami lekat kat situ nama kami ni, Pak Haji sekian-sekian bagi ni kat kurma tu, Pak Mat tempe punya kurma. Okey, tulis kat kurma bagi. Tapi dia jawab siap-siap dia. Dia kata innama nut'imukum liwajhillah, kami jamu orang makan kerana Allah, bukan kerana manusia. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, kami tak mengharapkan pun balasan, kami tak mengharapkan pun ucapan terima kasih pun kami tak maulah. Kami buat ni kerana Allah. Habis tu apa sebab yang korang buat ni? Pasal apa yang korang buat baik? Mesti ada sebab punyalah. Nak tanya pasal apa buat baik? Sajalah ikhlas. Takkan ikhlas saja, mesti ada sesuatu. Tapi disebabkan kita suka nak tahu alasan seseorang buat sesuatu, Allah tolong jawabkan apa alasan mereka. Maka orang hak buat baik tadi dia jawab. Allah rakamkan jawapan ini kat dalam Al-Quran. Inna naqafu min rabbina yawman abusan qamtarira, sesungguhnya kami buat baik waktu kat dunia ni, kami jamu makan orang, kami tolong orang, kami buat ibadat, kami patuh dan taat pada Allah, kami buat kebaikan kepada manusia. Inna naqafu min rabbina, sebab hari ni kami takut sangat-sangat pada Tuhan kami. Inna naqafu min rabbina, kami takut dekat Tuhan kami. Takut menjadikan mereka pi jamu orang makan, takut menjadikan mereka buat kebaikan yang paling banyak, takut menjadikan mereka ikhlas sungguh-sungguh ketika mereka melakukan kebaikan, takut Allah tak terima amalan dia. Dan kemuncak takut mereka dengan berkata inna naqafu min rabbina yawman abusan qamtarira, sesungguhnya kami takut dekat Tuhan kami. Takut apa? Takut hari ketika kami dibawa menghadap Tuhan yang menciptakan kami. Hari itu muka kami dalam keadaan berwajah masam. Dia takut muka dia jadi muka masam ke akhirat. Apa makna muka masam? Orang yang sedih, orang yang berduka cita disebabkan peluang yang telah diberikan kepada dia di dunia dahulu, maka dia telah sia-siakan, maka dia takut sangat-sangat muka dia masam.
Begitu sekali. Macam ni semua di antara ayat-ayat dalam Al-Quran yang menceritakan bagaimana dahsyat. Itu baru 2-3 tempat saya baca. Banyak lagi dalam Al-Quran. Sebab tu kalau orang tanya pada kita, Ustaz, apakah ubat paling mujarab supaya hati ni rasa gerun dan rasa takut? Maka tidak ada jawapan yang paling terbaik, melainkan perhati tengok apa ayat-ayat yang terdapat kat dalam Al-Quran. Banyak surah, tapi sebab kita tak rajin perhati, bahkan surah-surah hak simple, hak pendek-pendek hak kita baca pun. Contoh surah At-Takasur. Surah At-Takasur tu surah yang ada di antara sahabat bila ditanya kepada mereka, ada tak surah ke ayat hak paling korang takut? Tahu tak apa jawab para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in? Di antara surah yang menyebabkan kami takut sungguh-sungguh ni surah apa? Surah At-Takasur. At-Takasur kita baca relax je waktu solat maghrib kan. Kita baca alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Tak ada rasa apa. Tapi kalau siapa yang meneliti, mentadabbur surah At-Takasur ni, kita akan dapati bagaimana surah At-Takasur tu satu surah yang menggerunkan. Apa Allah kata? Surah ini kepada orang pelalai-pelalai, orang-orang yang lalai. Surah ini kepada pencari-pencari dunia. Baik, surah ini kepada pencari-pencari kemegahan. Surah ini di antara orang-orang hak gila yang obses sangat-sangat dengan dunia, dengan segala kemewahannya, dengan wang ringgitnya ni. Maka surah ini patut dibaca, diteliti dan ditadabburi. Apa Allah mulakan? Allah mulakan dengan alhaakumut takasur. Kamu lalai, kamu leka dan lalai buat apa? At-takasur, duk kumpul dan kumpul. Kumpul apa? Kumpul duit. Kumpul apa? Kumpul harta. Kumpulkan kekayaan untuk jadi kaya, untuk bermegah-megah. Kamu dilalaikan dan kamu dilekakan dengan mencari wang ringgit, cari duit, cari kekayaan ni. Hatta zurtumul maqabir. Sedar-sedar kamu dah pun berada dekat kubur. Betapa ramai manusia yang sedang mabuk dengan dunia, akhirnya Allah matikan mereka tanpa mereka perasan yang mereka nak mati. Tiba-tiba mati, sedar-sedar mereka dah duduk kat dalam kubur. Bagaimana orang yang dah mati tadi tu dia akan rasa terkejut, dan sudah pasti mereka berkata, ya wailatana, celakalah kami ya Allah, ya hasratan alal ibad. Allah juga menyebut dalam Quran, rugilah kalian wahai hamba-hambaku, peluang yang diberikan telah disia-siakan pada waktu tersebut. Berapa umur ketika engkau mati? 60 tahun? 70 tahun? 50 tahun? Sebab tu bila ada orang minta dikembalikan balik kat dunia selepas dia mati, dia minta dia dibalikkan semula kat dunia. Apa Allah kata pada dia? Ditengkingnya orang yang minta tersebut dengan berkata, awalam nu'ammirkum ma natazakkaru fihi man tazakkar waja'akumun nazir. Dia kata, hoi orang tua tak sedar diri, orang tua terkutuk. Bukankah aku telah panjangkan usia engkau ketika engkau mati? Berapa umur engkau? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun? Tak cukup lagikah puluhan tahun yang aku telah berikan kepada manusia? Aku dah berikan tempoh masa yang amat panjang. Sebab tu Allah suruh kita memikirkan tentang nikmat umur yang kita telah lalui ini. Sehingga kan disebut kat dalam Al-Quran kisah bagaimana kronologi. Nanti kita akan masuk hadis cerita tentang penciptaan manusia. Apa Allah kata? Wallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqah summa min 'alaqatin summa yukhrijukum tiflan summa litablughu ashuddakum ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا فمنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Kalau tuan-tuan faham, Masya Allah, apa Allah kata dalam ayat ni? Dialah Allah yang menciptakan kalian daripada tanah, daripada setitis mani, kemudian jadi zygot, jadi embrio, jadi janin kat dalam perut mak kamu. Kemudian kalian dikeluarkan daripada perut mak kalian, dikeluarkan, dan kalian menjadi seorang kanak-kanak yang tak tahu apa-apa. Daripada kamu seorang kanak-kanak, tiba-tiba kamu dah jadi seorang yang dewasa, hak cantik-cantik, hak segak-segak, hak kaya-kaya.
thumma litakunu syuyukha. Tapi ingat, kalian akan pergi ke satu lagi stage, kamu akan jadi seorang yang tua. Baik, wa minkum man yutawaffa min qabl. Sebahagian daripada kalian ni kami matikan kalian sebelum sampai tua. Ramai yang dah mati dah. Kemudian Allah kata walitablugu ajalam musamman wa la'allakum taqilun. Sebahagian lagi kami biarkan mereka hidup dalam satu tempoh yang kami telah tentukan, mudah-mudahan dia dapat fikir. Maknanya apa? Orang yang Allah panjangkan usia dia, apa tujuan Allah nak suruh dekat dia ni? Allah nak suruh orang tu fikirkanlah pasal nikmat, fikirkan pasal umur, fikirkan pasal akhirat. Allah bagi peluang demi peluang dekat kita. Sebab tu bila dia dah sampai ke akhirat, dia minta kembali balik kat dunia, dia tengking orang yang minta, awalam nu'ammirkum, bukankah aku dah panjangkan usia engkau? Mana tazakaru fihi man tazakar, dan kami jadikan pada usia itu satu peringatan pada engkau. Waja'akumun nazir, kami bawa datang pula tanda-tanda dalam diri kau. Apa yang kau tak ada? Kau dah ada uban? Ada. Okey. Kau dah kawan dengan minyak angin, kan? Minyak urat? Dah. Okey, dah duduk sapu tiap-tiap malam. Baik, kau rasa lengah-lengah? Dah. Simptom orang tua dah ada pada badan kita, lengah-lengah, duk pergi ulang-alik hospital. Kenapa tak kamu masih leka? Sebab tu Allah kata alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu lalai dan leka, duk kumpulkan harta, sudah-sudah kamu dah sampai kat kubur. Kalla saufa ta'lamun, jangan begitulah Syekh. Engkau akan tahu nanti. Summa kalla saufa ta'lamun, jangan macam tu, engkau akan tahu nanti. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, kalau engkau tahu, tengok dengan mata kepala engkau, la tarawunnal jahim, Allah tunjukkan neraka tu kat depan mata engkau. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ingat, satu hari, iaitu hari kiamat, hari akhirat kelak, kami akan tanya satu-satu dengan nikmat yang kau telah dapat dekat dunia. Sahabat dibawa pergi ke satu tempat, rumah sahabat yang lain ni bersama dengan Nabi SAW. Mereka dijamu dengan makan kambing. Seronoklah makan kambing. Tengah duk makan kambing, tiba-tiba kata Nabi SAW, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kamu akan ditanya dengan nikmat yang kamu dapat. Sahabat kata, ya Rasulullah, kambing yang kita makan? Ya, kambing yang kamu makan ni pun kamu akan ditanya di akhirat kelak. Bagaimana apa yang kita miliki pada hari ini? Sahabat-sahabat, ini asas supaya kita rasa gerun dan kita takut. So bila ada perasaan ini, apa yang akan berlaku? Nescaya sudah pasti kita akan berhati-hati dalam melayari bahtera kehidupan kita. Kita akan sentiasa mengingati akhirat dan kita akan sentiasa bermuhasabah. Daripada sinilah akan menjadikan seorang ini seorang yang bertakwa. Apa makna takwa? Takwa ni cermat. Okey, sebab tu ayat surah Al-Hajj tu disebut, dia tak kata takut dalam perkataan takut, tapi disebut takwa. Takwa ni apa? Cermat. Saya bagi bahasa yang senang faham. Makna cermat ni apa? Sebab saya ambil daripada kata-kata Umar Al-Khattab. Bila ditanya, wahai Umar Al-Khattab, apakah makna takwa kepada engkau? Maka jawab Umar Al-Khattab radhiyallahu an, takwa ini seumpama aku berjalan di satu jalan yang ada duri, yang penuh dengan duri-duri. Maka aku nak letakkan step tapak kaki aku ni, maka nescaya aku letakkan pada tempat yang tak ada duri. Maka dia berhati-hatilah jalan, tengok cermat jalan, tak langkah ada satu langkah, sebab ada duri dekat situ. Maka begitulah dia takwa. Ketika kita berjalan di atas muka bumi Allah ni, sentiasa berhati-hati pada larangan dan setiap perintah, supaya kita tak terjebak pada perkara yang Allah Subhanahu wa taala murka. Baik sahabat-sahabat rahimakumullah, saya kira cukup sekadar itu untuk pagi ni. Insya-Allah nanti kita sambung pada hadis yang pertama di dalam bab takut kepada Allah, iaitu hadis berkaitan tentang kalau manusia tahu apa yang diketahui oleh Nabi SAW. So, apa yang Nabi tahu dan apa yang kita tak tahu. InsyaAllah kita sambung bila? Minggu sekali lagi. Minggu depan? Lagi 2 minggu lagi. Okey, lagi 2 minggu lagi sebab minggu depan kita raya. So, rasa ramai yang balik kampung insyaAllah. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.